Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Roti juga mampu membantu untuk mengekalkan tulang dan gigi yang sihat. Tahukah anda, roti menyediakan lebih daripada 10% daripada kalsium dalam diet seharian. Tiada jawaban, baiknya berakhir dengan pertelingkahan. Tiada penyudah kau kataku mulakan. Maaf sayang, kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Dah berkali-kali ku biar kau mengatakan itu fitnah. Lelaki di telefon sekadar teman kau tak kenal pun. Baru-baru ini ku sedar ternyata kata mereka benar. Salah belok seleko, rupa-rupanya kau dah selingkuh. Bila dipersoal kau tiada jawaban, baiknya berakhir dengan pertelingkahan. Tiada penyudah kau kataku mulakan. Maaf sayang, kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon, sabar lelaki di telefon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telefon, sabar lelaki di telefon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Ramai yang berkata kau liar, aku hanya dengar dan diam. Lelaki di telefon, rupanya teman di waktu tidur. Dan akhirnya ku mula sedar, ternyata kata mereka benar. Salah belok seleko, bukti depan mata kau selingkuh. Bila dipersoal kau tiada jawaban, baiknya berakhir dengan pertelingkahan. Tiada penyudah kau kataku mulakan. Maaf sayang, kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon? Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Cakap terang, siapa itu? Cakap sekarang, jangan tipu. Bila cek message kau tersipu-sipu. Panggil dia sayang, panggil aku bila dah keliru. Tolong jawab, jangan gagap. Pilih kata betul-betul bila kau nak cakap. Bila aku telefon dulu kau jawab cepat sekarang. Biar berdering-dering lambat angkat. Sudah-sudah jangan bagi alasan. Bila dia terus... Lelaki di telefon nyanyian Afiq Syazwan membuka tirai Wanita hari ini 24 November 2020. Apa khabar anda semua penonton Wanita hari ini? Pastinya anda ada pelbagai rancangan pada hari ini dan kami harapkan semuanya dapat disempurnakan dengan baik insya-Allah. Dan pastinya setiap masyarakat Malaysia dan juga anda penonton Wanita hari ini peka dengan perkembangan semasa status COVID-19 di Malaysia, iaitu pada hari semalam Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada menyatakan jumlah tertinggi COVID-19 di Malaysia dicatatkan pada hari semalam, iaitu sebanyak 1,884 kes. Angka yang perlu sangat kita risaukan. Dan antara semua negeri, Selangor mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu sebanyak 1,203 kes. 63.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Diikuti Sabah 289 kes dan Kuala Lumpur 196. Juga ingin kami ucapkan tahniah kepada warga kesihatan Malaysia kerana jumlah yang sembuh sepenuhnya pada hari semalam ialah 883 kes. Baik, ingin juga kami ingatkan kepada anda semua selain daripada patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, ini mungkin 3 peringatan yang mudah, tetapi dalam masa yang sama ingin kami ingatkan kepada anda untuk memakai pelitup hidung dan mulut, pastikan anda sentiasa ada hand sanitizer ataupun pembasmi kuman dan juga jaga jarak fizikal
anda bersama orang di sekeliling apabila berada di luar. Dan ini berita gembira buat anda yang berniaga di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Waktu beroperasi untuk perniagaan boleh sehingga jam 12 tengah malam. Baik, itu sedikit sebanyak dan harap-harap kita dapat sama-sama melawan virus COVID-19 pada hari ini. Dan hari ini saya bukan keseorangan sahaja, saya ditemani rakan setugas Hazrina Kasim di sana bersama dua tetamu yang istimewa di WHI. Silakan Rina. Terima kasih. Kita sememangnya menantikan rookie-rookie di minggu-minggu akan datang. Yes, kita ada 4 lagi rookie yang terbaru. Kita ada Afiq Shazwan, Yes. Haris Daniel, Yuvina dan juga Zarif Singh. Jadi jangan lupa 28 November 9 malam hanya di TV3 Vocal Mania. Okey, Vocal Mania ini dia sebenarnya kita bawakan dua lagi rookies yang akan bertanding minggu ini. Tadi kita dah dengarkan suara salah seorang tetamunya, Afiq Shazwan. Lelaki di telefon ini dia. Apa khabar Afiq? Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Yuvina, seorang lagi rookies. Apa khabar Yuvina? Baik, apa khabar? Sihat. Dan yang pastinya kita nak bercerita tentang Vocal Mania. Ini program, saya kira kalau bercerita tentang program pertandingan, Afiq dan juga Yuvina dah biasa. Kan menyertai pertandingan daripada kecil lagi sebenarnya. Daripada idola kecil sekarang dah pula memasuki Vocal Mania. Dengan bakat yang Afiq ada, orang kata package lah rupanya, suaranya. Bagaimana Afiq sendiri melihat peluang yang ada di Vocal Mania ni untuk melebarkan sayap Afiq? Okey, memang sebenarnya Afiq tak adalah orang kata target, expectation tu kita tak adalah letak, tapi sebenarnya semua orang ada impian bila masuk dalam pertandingan. Jadi bila Afiq masuk dalam Vocal Mania ni, Afiq nak orang kata penambahbaikan dari segi vokal, dari segi orang kata stage performance. Maksudnya Afiq lebih utamakan vokal dan juga stage present. Daripada situ orang kata bila ada cikgu Alfa, cikgu Deli, mereka ni akan polish Afiq punya persembahan dari head to toe lah. Sebab tu Afiq nak masuk Vocal Mania ni. Okey, baiklah. Itu pandangan daripada Afiq sendiri, apa yang Afiq inginkan daripada Vocal Mania ni. Kalau kita lihat Yuvina, masuk Vocal Mania ni satu cabaran baru untuk Yuvina sendiri. Agak-agaknya apa strategi yang Yuvina dah letakkan untuk Vocal Mania ni? Okay, strategi Yuvina actually saya tak expect banyak jugalah from this competition because it's a learning process kan, and winning or losing it's okay because as long as you get the experience out there. So for Yuvina strategy, as we saw last week, Daniel Chua kan menang The Idol. Betul. So itu macam bagi Yuvina semangat lagi. So I practice and then hopefully boleh win The Idol. I don't know, but mana tahu ada rezeki kan. Okey. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Yuvina sendiri pernah menyertai pertandingan di Hollywood pada tahun 2016 dan mungkin boleh cerita sedikitlah pengalaman sewaktu berada di pertandingan tersebut yang mungkin boleh dijadikan juga sebagai satu tips untuk Vocal Mania ni. Okay, so masa 2016, Yuvina just tengok ada audition, so I joined the competition. Tak ada expect apapun juga. So then after that I joined, so dapat, and then I was very happy. It's a new experience sangat untuk wakil Malaysia ke Hollywood kan. So I pergi sana, dia ada banyak booth camp, vocal classes, acting classes, dancing classes. So dari sana ada take up some tips jugalah. Yang boleh guna untuk Vocal Mania juga. Betul, for sure. Okey, kalau cerita pertandingan ni saya percaya bukan saja Yuvina, Afiq sendiri dah banyak pertandingan daripada kecil sampailah dah besar ni. Tapi bagaimana Afiq sendiri melihat diri Afiq dalam dunia seni ni masih lagi kekal. Bukan senang tahu, tak semua orang yang bermula daripada awal, daripada zaman kanak-kanak boleh maintain sampai ke hari ini. Itulah semuanya kita serahkan pada rezeki lah, sebab kadang ramai juga kawan-kawan Afiq yang bermula daripada kecil tapi kurang bernasib baik, masih lagi berusaha sebab mungkin bila sekarang ni, zaman sekarang kita dah ada social media. Jadi bila ada social media, platform ni, dekat situlah kita nak tunjulkan bakat kita nak tunjulkan sama ada kita boleh berlakon, menyanyi ke apa sahaja bakat yang boleh. Cuma apa yang Afiq buat adalah walaupun kita dah ada kerja, maksudnya kita dah sibuk syuting, show sana sini, sebenarnya penambahbaikan dalam diri kita tu adalah paling penting. So penting juga untuk walaupun kita dah menyanyi
dah popular ke apa ke, tapi Afiq masih lagi kekalkan untuk pergi kelas vokal. Afiq masih lagi kalau ada shooting, kalau drama ke apa, Afiq tetap pergi acting coach. Kena ambil acting coaching supaya kita dapat polish kita punya bakat tu sampailah betul-betul orang kata kita tahu kat mana kelemahan. Wow, ini orang yang ada, orang kata impian dah ada plan sebenarnya. Sendirilah. Okay. Baik, apa pun kami nak ucapkan selamat maju jaya untuk Yuvina dan juga untuk Afiq sendiri. Genre mungkin berbeza untuk ni? Untuk kali ni genre berbeza. Afiq cuba rock. Yuvina nak main drum ke masa dalam Vocalmania? Sebab katanya Yuvina pada main drum. Tapi jamming dengan family je lah. Je. All the best untuk kedua-duanya. Terima kasih. Dan yang pastinya anda jangan lupa minggu ini Vocalmania kembali dengan rookies yang berbeza. Kita ada Afiq Syazwan, kita ada Yuvina, Haris Daniel dan Zarif Singh yang anda pasti boleh lihat kehebatan mereka di pentas Vocalmania Sabtu 9 malam di TV3. Sekejap lagi kami nak kembali lagi untuk kami kongsikan kepada anda tentang khasiat roti. Apakah manfaat di sebalik pengamalan roti di waktu pagi, atau anda sendiri elakkan nasi semata-mata nak jaga badan? Betul ke roti ini sebenarnya boleh membantu? Apa-apa pun kita nak bawakan seketika nanti. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini, segalanya mengenai roti. Selain daripada nasi, roti merupakan antara pilihan makanan utama masyarakat Malaysia. Terutamanya pada waktu sarapan kerana cara penyediaannya pun lebih mudah berbanding dengan nasi. Tetapi bagi mereka yang mengawal berat badan mereka, menjaga pemakanan mereka, pastinya risau dengan kandungan karbohidrat yang terdapat dalam roti. Tetapi jangan risau, roti ada pelbagai jenis, dan untuk menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai roti pada hari ini, bersama saya di studio ialah Encik Muhammad Hazrin Hussein, iaitu pakar pemakanan dari Pusat Perubatan Universiti Melaya. Apa khabar Encik Hazrin? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Suka roti apa Encik Hazrin? Saya roti putih. Apa? Roti putih. Roti putih. Pastinya kegemaran ramai masyarakat Malaysia. Yep. Tetapi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, jom kita saksikan laporan ini. Roti merupakan makanan tertua di Eropah yang berasal dari Mesir dan Mesopotamia semenjak lebih kurang 20,000 tahun yang lalu. Tahukah anda, pembuatan roti bermula dengan gandum yang dilumat bersama air sehingga membentuk pasta. Kemudian, ia dimasak di atas api untuk dikeraskan dan disimpan selama beberapa hari. Terdahulu, roti juga mewakili kasta sosial masyarakat. Semakin gelap warna roti, semakin rendah status sosialnya. Ini kerana harga tepung yang merupakan bahan utama pembuatan roti adalah sangat mahal. Terdapat lebih daripada 100 jenis roti di dunia, namun ianya berbeza mengikut cara penyediaannya. Roti Perancis atau French bread, baguette dan croissant merupakan antara roti yang paling popular di seluruh dunia. Roti gold leaf atau roti daun emas merupakan roti termahal di dunia yang berharga RM554 sebuku dengan beratnya sebanyak 400 gram. Sekadar hiasan, ianya dihasilkan dengan menggunakan sebanyak 250 gram debu emas yang tidak memberikan apa-apa rasa. Selain itu, tahukah anda bahagian kerak di roti berfungsi untuk mengekalkan kelembapan dan kesegaran roti tersebut. Tambahan pula, kandungan kanji di dalam roti mampu membantu roti untuk tahan lebih lama. Selain itu, roti juga mampu membantu untuk mengekalkan tulang dan gigi yang sihat. Tahukah anda, roti menyediakan lebih daripada 10% daripada kalsium dalam diet seharian. Justru, tidak hairanlah ramai yang menjadikan roti sebagai makanan snack harian mereka. Itu dia fakta dan info menarik tentang makanan yang disukai ramai ni. Encik Hazrin, pastinya roti merupakan kegemaran setiap lapisan umur, dari kanak-kanak sampailah golongan dewasa. Dekat pasaran pun ada pelbagai jenis roti kan? Tetapi apa roti yang paling popular di Malaysia, dan mungkin sedikit tentang kandungannya? Okey. Bila kita sebut tentang roti ni ada banyak jenis. Kalau macam tadi kita beratus jenis kan. So biasa yang popular dekat Malaysia ni biasanya kita bahagikan kepada 3 kumpulan utama. Pertama daripada refined flour. Refined flour ni maksudnya dia
kalau kita tengok daripada gandum tu sendiri, gandum tu dia terbahagi kepada 3. Yang paling luar tu is a germ, yang tengah tu is a bran dan yang dalam tu endosperm. So bila kita dah refine tepung itu, so kita akan ambil yang endosperm tu. Itulah roti yang kita buat untuk roti putih ataupun mungkin mereka akan campur dengan kismis ataupun butterscotch dan sebagainya. Yang kedua adalah jenis roti yang tinggi dengan serat. Tinggi dengan serat ni macam tadi, gandum tadi dia mungkin daripada germ ataupun daripada bran ataupun dari sumber yang lain, daripada rye ataupun daripada quinoa ataupun daripada seed. So ada banyak jenis tapi dalam kategori yang sama mereka mempunyai banyak serat. Yang ketiga adalah gluten free. Gluten free ni dia mengelak menggunakan satu wheat, gandum, rye dan juga barley. So mungkin mereka akan buat biasanya gluten free bread ni dia akan menggunakan mungkin tepung beras, tepung potato ataupun jagung. Okay? Alright. So untuk kita tahu manfaat roti itu, kita tengok kepada apa kandungan ataupun apa ingredient yang dibuat untuk roti itu. So kalau kita tengok dari segi roti yang wholemeal ataupun yang lebih serat ini, so dia lebih baik untuk kita ambil kerana dengan pengambilan serat ni juga kita dapat rasa lebih kenyang dan kita akan elak daripada cepat lapar. Cik Azrin ada katakan roti yang baik ialah yang tinggi seratnya. Betul. Tetapi ada dalam kalangan mereka yang menggantikan nasi dengan roti yang tinggi serat. Adakah itu lebih baik? Adakah itu cara yang lebih bagus? Okey, dia bergantung juga kepada individu tu. Dia boleh kalau nak gantikan sebabnya roti dan nasi itu adalah dalam kategori yang sama iaitu karbohidrat. So kalau nak gantikan boleh tapi kita perlu tahu berapa jumlah porsi yang sesuai untuk kita ambil. Sebagai contoh kalau kita ambil nasi dalam satu cawan atau satu mangkuk kecil tu, dia bersamaan lebih kurang 2 keping roti tu. Roti putih lah. Roti putih ataupun kalau wholemeal mungkin 2 ke 3 keping. Dia punya kandungan karbohidratnya lebih kurang macam tu sama dia. Baik. Yes. Apa bezanya kalau pastinya ramai yang lebih sukakan rasa roti putih ni, tetapi bezanya dengan roti tinggi serat dari segi khasiatnya, adakah bezanya begitu banyak? Okey. So dari segi perbezaan dia satu because of bila serat tinggi dia juga efek kepada glycemic index. Glycemic index ni kita tengok bagaimana kecepatan karbohidrat itu dihadam dan diserap di dalam badan. So dalam kategori yang tinggi dengan serat ini dia mempunyai glycemic index yang lebih rendah. So itu lebih baiklah daripada roti putih sebab kebanyakan roti putih ini mungkin dia mempunyai glycemic index yang lebih tinggi. So kenapa kita nak glycemic index yang rendah? Sebab dia akan bagi kita lebih kenyang lebih lama dan kita boleh kontrol dari segi orang yang nak kawal kandungan gula ataupun orang yang nak berdiet, nak kurangkan berat badan untuk elak rasa lapar, so dia boleh ambil yang tinggi serat tu. Kita dah dapat tips sikit daripada Encik Azrin pada hari ini. Dan Hazrina di sana pun ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama anda. Silakan Rina. Terima kasih Hawa. Sebenarnya bila cerita tentang roti ni, saya percaya ramai dalam kalangan kita mungkin boleh imbas kembali pada 18 Mac lalu sewaktu pertama kali PKP dijalankan. Bagaimana sebenarnya kita melihat bahawa sebuku roti itu sangat berharga nilai dia sampai kadang-kadang kita pun rasa frust, kecewa. Pergi kedai rupa-rupanya roti pun dah habis. Tapi ini situasi mungkin sekarang ni senanglah sikit untuk dapatkan roti. Cuma kali ini bagi anda penggemar roti, kami nak bawa perhatian anda untuk anda sendiri mencuba bagaimana sebenarnya kalau di rumah kita boleh hasilkan roti sendiri bersama dengan Puan Yati. Apa khabar Puan Yati? Sihat, alhamdulillah. Okey, Puan Yati, kalau kita tengok di hujung sana ada macam-macam jenis roti dan saya percaya roti-roti ni pastinya dia memberi khasiat dan juga membawakan cita rasa yang berbeza setiapnya. Tapi hari ini apa yang kita nak tunjukkan kepada penonton wanita hari ini? Okey, hari ini saya ada nak tunjukkan cara untuk buat roti sourdough. Sourdough, okey. Contoh roti sourdough macam inilah. Saya menggunakan sourdough starter sebagai ejen untuk naikkan roti tu. Dan tak menggunakan yeast lah, yeast yang yeast yang dry yeast tu yang biasa kita guna tu. Ini memang berbeza lah dia. Okey, mungkin kita boleh terus lakukan sambil-sambil tu Puan Yati mungkin boleh kongsikanlah kenapa agaknya kan kalau kita lihat Puan Yati ni memang minat baking. Tapi memilih roti untuk dijadikan sebagai
salah satu daripada pilihan untuk anda kembangkan bidang dalam bakery ini? Kenapa roti sourdough yang menjadi pilihan? Sambil-sambil itu kita teruskan. Okey, saya tunjukkan cara untuk buat roti sourdough ni. Roti ni sebenarnya sangat sihat dan sesuai untuk orang yang diabetik sebab dia tak menggunakan gula. Tak ada campuran gula. Okey. Ini saya ada tepung high protein, tepung roti. Campur dengan bahan asal dia cuma air, garam dengan dia punya yeast lah, sourdough starter ni dia panggil. Sourdough starter yang pengganti yeastnya. Pengganti yeast. Okey, baiklah. Dan kebiasaannya kan, Puan Yati, apa agaknya kelebihan yang kita boleh dapati daripada sourdough ni berbanding dengan roti-roti lain? Contoh seperti roti putih ke wholemeal dan sebagainya. Okey, roti sourdough ni dia ada juga campuran dengan whole wheat flour. Yang ini nanti dulu. Tak payah lagi. Yes. Okey. Kita kena campurkan ni dulu. Mix campur sampai rata. Kemudian baru kita masukkan kita punya sourdough starter. Yes. Okey, sebenarnya kalau kita ikutkan nak perhatikan satu persatu cara untuk membuat sourdough ni memang memakan masa yang sangat-sangat lama. Satu roti ni ambil masa dalam lebih kurang 24 jam untuk dihasilkan untuk satu roti. 24 jam. Sebab dia roti sourdough ni apa yang baik ialah dia mengadaptasikan fermentasi yang panjang. Sebab tu bila fermentasi panjang, bakteria yang ada pada yeast ni dia akan makan karbohidrat tu dan mengurangkan kanji dalam roti tu. Dan dia memang sesuai lah untuk mereka yang ada diabetik dan sebagainya. Betul. Okey, dari segi ketahanan sourdough ni pula, mungkin kita boleh kongsikan sebab apa? Kita tahu bahawa roti ni dia mempunyai tarikh luputnya. Dan kalau sourdough sendiri berapa lama boleh bertahan? Okey, biasanya sourdough ni dia ada jangka hayat yang lebih lama daripada roti biasa sebab dia tak ada kita tak menggunakan bahan preservatif. Tak gunakan preservatif. Lepas tu tapi garam ni garam yang kita gunakan dalam adunan ni dia bertindak sebagai untuk bahan untuk memberi ketahanan. Yes. Baiklah. Saya faham sebab tak apa. Kita faham kadang-kadang bila dah masuk studio ni dengan kamera yang banyak ni apa semua, tiba-tiba kita dah nervous. Tadi biasa je boleh je. Okey, tak apa, teruskan. Okey, sourdough ni dia ambil masa yang panjang untuk buat and then beberapa langkah. Okey. Jadi macam langkah pertama bila kita dah campurkan tepung dengan air. Okey. Dia tak elastik lagi. So kita kena tunggu dalam ambil masa 1 jam. Ya. Okay. Jadi kat sini saya dah sediakan adunan yang saya dah buat daripada rumah tadi. Yelah, kata nak penghasilan sourdough pun mengambil masa 24 jam. Jadi kita ambil jalan mudah, jalan shortcut. Dia tak susah. Kita tak perlu gunakan mixer atau mesin pergadun tu. Tapi jalan dia panjang. Dia kena rehat, sambung. Yang memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Betul. Sambil-sambil Puan Yati masukkan starter sourdough ni, saya nak tanyakan soalan kepada Cik Hazrin. Bila menyentuh tentang soal ketahanan, kalau kita beli roti putih kan, contoh kita beli hari ni 24 hari bulan, dia akan tamat pada 28 hari bulan November. Okey, Cik Hazrin, persoalannya. Kadang-kadang menjadi kebiasaan, kita makan seorang sebuku roti tak habis dalam tempoh waktu sebegitu. Ramai yang mencadangkan kepada kita, boleh simpan dalam peti sejuk. Kawan saya suka sangat bagi nasihat ni. Simpan dalam peti sejuk sebab katanya boleh tahan sehingga sebulan Rina, 2 bulan pun boleh tahan. Tapi persoalannya, dari segi khasiat dia tu, adakah masih sama, Cik Hazrin? Okey. Alright, itu dia lebih kepada safety lah. Alright, biasa kalau kita perasan dekat luar, kita ada 2 jenis. Satu pertama ialah baik sebelum. Yang kedua is expired date. So bila sesebuah company tu dia dah letak is baik sebelum tarikhnya itu, itu maksudnya dia boleh guarantee the quality and dia punya nutrition itu sama, boleh maintain. Tapi kalau selepas itu dia dah tak guarantee lah. Tapi dari segi khasiatnya? Dari segi khasiat tu mungkin boleh berubah, mungkin boleh turun ataupun mungkin bahayakan kesihatan ataupun macam itulah. Tapi beza macam expired date. Expired date pun sama. Expired ni dia kalau dia once dia cakap expired means kita dah tak boleh beyond lagi. Kalau beyond dia mungkin boleh membahayakan kesihatan ataupun
yalah membahayakan Walaupun di kesihatan lah. dalam peti sejuk. Walaupun di dalam peti sejuk. Sebab tu kalau orang dia try masukkan dalam peti ais tu, mungkin dia punya rasa tu masih okey sebabnya is not expired date. Dia ialah baik sebelum. Okay, tapi dari segi nutrition tu dia dah tak boleh guarantee by the company itu sendiri. Baik, ikutlah sehingga tarikh yang ditulis itu. Ya, betul. Baik, kalau roti sourdough itu baik untuk mereka yang mengidap kencing manis ataupun diabetes. Kanak-kanak pula bagaimana? Pastinya kalau kanak-kanak mereka sukakan roti yang berperisa strawberry, coklat dan sebagainya. Tetapi apa yang sebenarnya elok untuk kanak-kanak makan? Okey. Roti putih atau wholemeal ni kalau untuk orang yang tak ada intention untuk kontrol dari segi seratnya ataupun dia tak ada intention untuk turunkan gula ataupun nak kontrol kolesterol everything, roti putih pun tak ada masalah untuk kanak-kanak. Cumanya kita tak galakkan dengan penambahan gula, krim yang seperti itulah. So sebaiknya macam mak ayah di luar boleh lebih kreatif untuk mencampurkan dengan protein. Sebabnya bila kita makan roti ataupun satu meal tu kita perlukan sebuah meal yang seimbang. Hidangan lengkap. So lengkap tu maksudnya kita ada karbohidrat, kita ada protein dan kita ada lemak. So instead kita tambah krim iaitu gula daripada karbohidrat juga, lagi baik kita tambahkan dengan sumber protein. Contohnya kita boleh tambah dengan tuna, telur ataupun peanut butter, salmon, ayam dan sebagainya, sumber protein yang baik. So lagi-lagi untuk kanak-kanak yang sedang membesar ni, mereka lebih perlukan protein lebih banyak. So sebab tu lebih baik kita pilih yang macam itulah. Berbanding dengan krim berperisa, lebih baik digantikan dengan protein dan sebagainya. Yes, betul. Baik, bagaimana pula dengan tadi apa Cik Hazri pun ada katakan roti ini kalau dicampur dengan krim dan sebagainya, jumlah kalorinya akan bertambah. So kalori dari in term of kalori bila kita tambah gula, so of course dia akan lebih tinggilah kalorinya. Tapi sugar ni kita juga kena hati-hati sebab sugar juga dia boleh relate dengan obesity ataupun berat badan yang berlebihan. So sebab tu kita tak galakkan untuk ambil gula yang berlebihan. Okey, baik. Dan pasti ada pelbagai lagi yang ingin dikupaskan bersama Encik Hazrin. Tetapi kita nak berehat seketika. Anda penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kita nak cerita tentang khasiat roti dan yang pastinya tadi kita dah tunjuk serba sedikitlah cara paling shortcut untuk buat sourdough. Tapi ini hasilnya, cuma kita nak tahu dari segi kepelbagaian untuk kita jadi dia hidangan yang menarik. Kalau boleh Puan Yati kongsikan. Okey, kalau tengok kat sini saya ada ini dipanggil roti artisan. Dia dibuat daripada sourdough, tak menggunakan yeast. Tapi cara dia berbeza dengan ini. Dengan cuba Rina tengok yang dengan ni. Roti putih. Roti putih, ya. Dua-dua pun menggunakan tepung roti. Dan ini pun juga ada kandungan whole wheat flour. Tapi cara buat dia dan cara lipat dia dan hasil orang kata end product dia lain. Okey, so kalau macam ni, macam saya sebut tadi, saya tak ada tambah gula. Jadi dia sihat untuk orang diabetik yang tak nak ambil gula dalam dia punya menu seharian. Tapi kita boleh dapat manis dia. Macam ni saya buat roti menggunakan lobak merah, cranberries dan juga kacang walnut. So kita boleh dapat manis daripada carrot tu sendiri. Daripada carrot tu sendiri. Kalau kita tengok ini mungkin kita tak dapat nak tengok dalamnya. Okey, saya boleh potongkan. Boleh potongkan. Yes. Okey. Ini kata Puan Yati tadi, dia adalah daripada bunga telang. Ya. Bunga telang kita sedia maklum mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Secara tak langsung juga kita ni menjaga kesihatan kita, membantu mengekalkan antioksidan dalam badan. Ini macam daripada selain daripada gunakan air, boleh buat campuran. Ada orang boleh gunakan coklat ataupun pelbagaikanlah. Betul. Dan kalau kita lihat roti dia lebih sedikit keras berbanding roti putih. Dia punya kulit luar ni sebab untuk luar dia keras tapi dalam dia lembut. Ya. So ini warna bunga telang tu sendiri. Saya campur ini marble, dia panggil marble effect lah. Okey, baiklah. Dalam roti ni saya ada letak oat. Masak oat dulu, lepas tu campur dan kalau Rina boleh nampak kat sini,
So kita dapat khasiat oat sekali dalam masa kita makan roti ni. Okey, secara tak langsung dapat kedua-dua khasiatnya. Ya, betul. Bagaimana mungkin cara hidangan sebab kebiasaannya kalau kita biasa roti putih sapu dengan margarin kan dan peanut butter dan sebagainya. Roti ni kalau kita tengok tekstur dia juga berbeza. Ya, berbeza. Sedikit keras dan cara hidangan juga pastinya kita kena berikan sesuatu yang lebih menarik lah supaya kita rasa sedap je bila makan. Dia keras tu luar dia je, tapi dia dalam punya dia dalam lembut, dia ya? lembut je. Okey. Kalau macam ni saya ada buat cadangan untuk hidangan dia. Selalunya waktu pagi saya suka macam ni je lah. Roti ni saya sapu dengan peanut butter, mentega kacang. Lepas tu saya letak pisang. Ya. Lepas tu saya suka letak tambahkan dengan chia seed. Ya. Ini kalau Rina makan sebenarnya boleh tahan sampai tengah hari. Dia sangat mengenyangkan sebenarnya. Sebab roti ni sendiri memang mengenyangkan lah. Bila dah suruh Rina makan, kenalah Rina makan. So, ini saya suka tambah. Ini salah satu cara berkhasiat untuk kita amalkan ya. Dari segi food presentation tu juga penting. Bila tengok macam ni berselera sikit nak makan. Wow, kita tambah pula sedikit dengan honey sebab roti ni tidak bergula. Tak bergula. Jadi bolehlah sedikit kalau kita nak berikan kemanisan Kalau saya dah cukup dah tu sebab dah ada peanut butter, rasa lemak masin tu dah memang cukup dah. Okey. Seterusnya, ni kita tengok macam buat sandwich pun ada ya. Okey, macam ni saya buat sandwich. Sama je macam kita guna roti putih biasa tapi sourdough ni dia itulah dia tak ada gula macam roti putih macam ni dia mesti ada kandungan gula. Tapi kalau macam ni yang satu bonus lah maksudnya kita tak ada tambahan gula kan. Okey, itulah antara caranya juga ya. Baik, saya nak tanya dengan Cik Hazrin sendiri kan. Ramai dalam kalangan kita yang ada pemikiran bahawa kalau diet tak boleh makan nasi langsung. Jadi saya perlu alih cita rasa saya untuk makan roti. Tapi bila kita dah amalkan pemakanan roti ni Cik Hazrin, kita tak nampak hasil dia. Berat badan tu tak turun-turun pun. Kita salahkan roti. Jadi siapa yang bersalah sekarang ni Cik Azrin? Salah siapa ya? Okey. Salahnya salah kira kalori lah. Sebabnya punca gemuk berat badan berlebihan ini adalah bila kita ambil jumlah kalori yang tinggi. Okey. So kita tahu roti pun ada kalori, nasi pun ada kalori. Kalau kita nak menggantikan nasi dengan roti itu boleh sebabnya mereka adalah dalam golongan karbohidrat. So dalam basic diet kita perlu ada karbohidrat, protein dan lemak. So kalau in term of karbohidrat kita boleh gantikan. Tak ada masalah. Cumanya kita kena tahu jumlah porsi yang sesuai macam saya sebut tadi. So means kalau kita nasi itu dalam satu mangkuk, so roti itu lebih kurang 2 ke 3 keping. Okey. Cumanya kita depends kepada individu itu sendiri. Bila kita jumpa dengan pesakit ataupun di dalam kelas-kelas diet, kita akan tengok bagaimana mereka, kesesuaian mereka, environment mereka, macam mana diorang boleh kontrol diet itu sendiri. Kalau dia boleh makan nasi dan dia boleh kontrol porsinya, kita akan sarankan lagi bagus ambil nasi daripada roti. Tapi kalau individu tu dia bila makan roti tapi tak berhenti-henti. Sebab tak kenyang. Sebab tak kenyang. So itu kita sarankan mungkin dia ubah jenis roti tu ataupun bagaimana dia olah roti tu. Means dia campur dia seimbangkan dengan protein ataupun dari segi roti kita ambil yang lebih tinggi serat. So dia bagi lebih kenyang. So kita pun tak adalah ambil terlampau banyak. Dan tadi Cik Hazri pun ada katakan kepada mereka yang mungkin tak kenyang-kenyang bila makan roti boleh tukar kepada makan roti wholemeal bijiran penuh. Tetapi macam mana pula kalau makan roti wholemeal tapi tambah pula dengan sambal ikan bilis tambah pula dengan kaya ataupun masak lemak macam mana tu? Okey, itu betul. Sebabnya ada juga orang macam tu. Bila dia dah kata okay that's good ambil yang wholemeal tapi dia tambah pula dengan makanan sampingan yang tak sihat. Itu pun salah. So it's good kalau kita buat, kita kena kenal dulu diet, kita kena kenal makanan yang kita makan tu. Means jangan tambahkan calories dengan menambah dari segi lemak dan juga gula tu. So kalau nak olahkan macam tadi contoh kita olahkan dengan roti campur dengan ayam. Sebabnya protein ini juga dia bagi kesan kenyang kepada kita. Sebab ramai yang dia terlepas pandang, dia just ambil roti dengan butter ataupun roti dengan dua-dua dalam jam. dua-dua tenaga saja. Ya, dua-dua is a carbohydrate. Okey. Dan mereka tak rasa kenyang. Salah satunya sebab mungkin tak ada protein dalam diet dia. Itu yang berulang-ulang. Menyebut tentang berulang-ulang ni kanak-kanak biasanya susah nak makan, memang memilih kebanyakan kanak-kanak. Dan ibu bapa nak mudah bagi roti. Kadar pengambilan maksimum dalam sehari roti untuk kanak-kanak
berapa banyak tu Hazrin? Okey. Dia bergantung kepada keperluan sehari kita. Alright. Dia tak adalah limitasi berapa banyak untuk setiap fix. Maksudnya dia tak boleh ambil sampai sini je. Taklah macam tu. Dia depends kepada keperluan sehari kita. Tapi kepelbagaian tu lagi penting lah. Sebabnya kita tahu roti ni is a sumber karbohidrat tenaga yang mudah. So sebab tu ramai yang kanak-kanak pun suka sebab senang dan juga ibu bapa pun suka bagi sebab senang. Tapi kita perlu hadkan juga, maknanya bukanlah setiap masa. Kalau nak ambil setiap masa makan sarapan tengah hari makan malam pun kalau nak ambil roti tak ada masalah bagi saya. Cumanya kita kena perbagaikan dan ibu bapa kena kontrol lah. Perbagaikan, pastikan seimbang dengan protein, sayur dan sebagainya. Betul. Ya. Dan kepada Puan Yati dekat sana, kalau buat roti ni kita dengar mudah bahan dia, antaranya tepung, air dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang tak menjadi. Apa salah dia? Teknik dia. Okay, macam kalau kita tengok roti putih ni, dia panggil roti sandwich lah, roti putih ni. Bila kita uli, kita memang kena uli sampai elastik betul. Baru dia lembut dan tekstur dia pun nampak halus lah. Tekstur dia halus. Saya bagi jalan penyelesaian yang mudah untuk Hawa. Beli bread maker. Pasti senang dan pasti menjadi. Okey, kita dah tunjuk tadi pelbagai cara. Ini salah satunya juga kalau kita makan salad, kadang-kadang roti yang berlebihan tu kita boleh juga jadikan dia crouton. Saya nak bagi cadangan lah. Kalau macam roti yang kita tak kira lah roti apa-apa pun. Macam ni saya gunakan roti artisanal lah, sourdough ni. Tapi kalau kita ada roti lebih kat rumah macam ni, kita jangan buang. Macam dah 2-3 hari kita dah tak ada makan lagi. Boleh potong kecil-kecil. Lepas tu kita bakar balik. Bakar balik dalam oven. Okey. Tambah sikit garam, pepper sikit, bagi dia rasa sikit. Lepas tu kita boleh masukkan dalam salad. Ada juga yang orang makan dengan sup cendawan, sup brokoli. Macam-macam cara sebenarnya. Selalu kita fikir bila roti tu dah tak lalu nak makan, kita buang macam tu je. Tapi ini betul. Salah satu cara kita buat sendiri, tak payah beli crouton. Okey, bagi anda yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan roti-roti berkhasiat ni, bagaimana mungkin caranya di Instagram Puan Yati? Okey, boleh pergi ke Instagram saya, Yada Yati, ataupun Facebook saya, Yati Shah. Baik, Instagram Yada Yati, kalau buka kat situ, mata anda berpinar tengok dengan pelbagai roti yang sangat menarik. Pastinya anda juga terbuka selera untuk mencubanya. Boleh terus ke Instagram Yada Yati. Puan Yati, terima kasih banyak-banyak bersama kami hari ini di Wanita Hari ini untuk berkongsi pelbagai khasiat roti, terutamanya sourdough lah. Sambil-sambil potong roti tu saya nak rasa yang mana yang sesuai sebenarnya. Okey, macam ni saya bagi cadangan kalau orang vegetarian, dia tak nak ambil daging. Kita boleh buat macam ni jugalah, roti dengan tomato. Macam sangat mudah. Dan kita letak minyak zaitun, gula, garam, pepper dan juga daun basil. Terima kasih Puan Yati. Saya nak rasa sekejap saja Hawa. Hawa boleh terus bersama Cik Hazrin. Sekejap lagi saya tinggalkan sikit. Okey, silakan. Saya nak tumpah rasa selepas ni. Baik, Encik Hazrin, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan. Tapi mungkin boleh juga Encik Hazrin kongsikan bersama penonton Wanita Hari ini tentang pengambilan roti. Tidak usah risau, tetapi mungkin ada tips-tips dia kepada mereka. Okey, so kepada penggemar roti, pertama sekali, walaupun kita tahu roti ni ada banyak khasiatnya, tapi kita perlu ambil secara sederhana. Taklah kita hari-hari makan roti je, satu buku satu hari. Taklah, kita ambil secara sederhana. Kepelbagaian itu yang paling penting. Okey, yang kedua, bila kita pilih roti yang terbaik kepada diri kita. Kita fikirkan mana yang target kita. Maksudnya kalau kita nak capai serat yang tinggi, lagi baik kita ambil yang jenis roti yang mempunyai serat yang lebih tinggi. Kalau dia tak ada masalah dari segi nak kawal serat ataupun tidak, dia boleh ambil roti putih tapi kita olahkan dengan lebih baik. Contohnya macam tadi kita ada sayur, ada protein, kita letak buah-buahan, so itu lebih sihat. Okey. Dan yang terakhir lah, maksudnya kalau kita nak makan roti tak ada masalah, cuma tadi first is kepelbagaian lah yang penting. Kepelbagaian dan pastinya seimbang. Dan selain daripada itu, Encik Hazrin, bagaimana pula dengan mereka yang alergik ataupun sensitif kepada gluten, dan kebanyakan roti ada kandungan gluten di dalamnya? Apa mungkin ada pilihan lain? Okey. So dekat luar sana dah banyak pilihan untuk gluten free. Biasanya mereka akan label lah gluten free, ataupun kalau nak buat sendiri mereka akan gunakan roti tepung seperti tepung beras, tepung ubi, tepung jagung, yang itu tepung soya pun ada. So
boleh pilih dekat pasaran, ada je, tak ada masalah pun. Kalau kepada mereka yang ada gluten allergic, boleh pilih roti yang jenis yang macam tu. Dan kalau kita lihat di pasaran, di package roti juga ada yang menyatakan roti ini rendah kalori ataupun tinggi biji rin. Tetapi apa yang sepatutnya kita lihat apabila nak mengawal berat badan ni kan, apa yang kita kena tengok bahan-bahannya? Okey. So pertama kita tengok dari segi ingredient dia lah. Okey, kita tengok apa ingredient dia. Kalau ada tambahan gula ataupun tambahan lemak yang tinggi, so kita elakkan. Yang kedua kita tengok dari segi food label tu. Nutrition information tu dia ada serving size. So kita tengok serving size dan kita tengok calories. Yang ketiga kita tengok dari segi glycemic index. Sebab sekarang ni dah ada pengeluar-pengeluar roti dia dah start tulis GI berapa. So pilih GI yang rendah. GI yang rendah maksudnya dia mempunyai nilai 0 hingga 55. Okey, kalau dia tak ada tu mungkin tinggilah ataupun mungkin sederhana, depends lah. Tapi kalau rendah dia akan mention macam tu. So boleh pilih yang tu lah. Baik, mungkin sedikit pesanan kepada semua penonton wanita hari ini tentang khasiat roti dan juga pentingnya pengambilannya secara seimbang. Okey. So roti is a good source untuk karbohidrat dan tenaga. So boleh teruskan, siapa yang suka boleh teruskan. Cumanya olahlah jadi dengan lebih seimbang. Itu yang paling penting. Jangan takut untuk makan roti, tapi bila makan roti jangan ambil terlampau banyaklah. Sebabnya ramai yang silap kerana mengambil terlampau banyak, so then dia punya berat badan tak turun ataupun mungkin gula dalam darah masih tinggi. So dapatkan nasihat daripada mungkin pegawai dietetik atau pakar pemakanan untuk tahu berapa jumlah yang diperlukan sebenarnya untuk diri kita. Sebab setiap orang berbeza, setiap orang dia mempunyai keperluan dan toleransi yang tersendiri. So that's why bagus kalau dapatkan nasihat daripada pakar pemakanan lah. Baik, apa-apa pun pengambilan makanan anda pastinya secara bersederhana dan tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Betul. Baik, terima kasih Encik Hazrin atas segala tips dan juga pengisian yang dikongsikan bersama kami di Wanita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Puan Yati sebentar tadi tahu dah macam mana nak buat roti. Dan kepada anda penonton setia Wanita hari ini, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan hari ini pastinya memberi sedikit idea untuk anda mengubah selera untuk makan pagi ataupun minum petang dengan cita rasa yang sangat berbeza ini membawakan khasiat roti. Dan selepas ini mungkin kita pun tahu kadar pengambilan yang diperlukan dalam sehari. Untuk anak-anak pula boleh dipelbagaikan dengan protein dan juga sayur-sayuran juga buah-buahan. Topik esok, kita nak bawakan sesuatu yang pelik. Ini mungkin kalau anda dengar pun anda tak terbayang bahawa situasi ini boleh berlaku dalam kalangan individu, sesetengah individu. Obsesi pelik, apakah yang kami nak sampaikan? Bagaimana sebenarnya kita melihat sesuatu perkara ataupun minat yang kita lakukan itu pelik di mata orang? Ganjil, janggal. Itu yang akan dibincangkan esok pada waktu yang sama. Jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Jom kita makan. Jom sila. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.